kawan-kawan, kita belajar dengan Cikgu Wan. Hari ini Cikgu Wan ajar Zihar. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua penonton channel Cikgu Wan. Welcome to my world. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita menerusi channel Cikgu Wan. Dan untuk video kali ini, Cikgu Wan akan bincangkan topik ibadah dari tingkatan 5, subjek pendidikan Islam. Sebenarnya zihar ni merupakan salah satu permasalahan di dalam rumah tangga, tapi ia biasa berlaku pada zaman Rasulullah SAW atau dalam kalangan masyarakat Arab, terutamanya masyarakat Arab Jahiliyah. Dari segi bahasa, zihar bermaksud belakang. Ia berasal dari perkataan az-zahru. Manakala dari segi istilah, suami menyamakan isterinya atau mana-mana anggotanya dengan ibunya atau mana-mana perempuan mahram baginya. Hukum zihar adalah haram. Perbuatan zihar ini adalah haram dan berdosa besar. Mungkin bagi mereka yang baru pertama kali dengar perkataan zihar ini, tidak faham bagaimana boleh berlakunya zihar. Sebelum Cikgu Wan kupas dengan lebih lanjut, kita lihat dulu apakah rukun zihar. Rukun zihar ada 4. Suami, isteri, orang yang diserupakan dan sirah. Ini perlu, 4 ni perlu. Orang yang diserupakan itu adalah ibu kepada suami dan yang mahram dengan suami, seperti adik-beradik perempuan, ibu saudara. Syarat-syarat bagi suami yang menziharkan isterinya: pertama, baligh, tidak sah zihar bagi kanak-kanak; berakal, tidak sah zihar oleh orang gila; sah talak dan tidak sah isteri yang dalam iddah talak bain, sama ada bain sughra maupun bain kubra; kemahuan sendiri dan tidak sah sekiranya dipaksa. Manakala syarat-syarat isteri pula ialah isteri yang sah, bukan isteri orang lain yang diziharkan. Zihar disandarkan pada isterinya atau mana-mana anggota badannya. Apa yang utama kat sini adalah perkataan az-zahru ataupun belakang. So, kalau sekiranya suami menyatakan belakang isterinya seperti belakang ibunya, maka zihar telah berlaku dan suami isteri itu tidak boleh bersama lagi. Tidak boleh bersetubuh. Kita lihat pula syarat-syarat orang yang diserupakan. Siapa? Perempuan, mesti perempuan tulen. Tidak sah zihar jika diserupakan dengan lelaki atau khunsa. Belakang awak ni macam lah belakang bapak saya, contohlah kan. Ataupun khunsa. Dia perempuan yang mahram dengan sebab nasab, penyusuan atau persemendaan. Baiklah, kita lihat syarat-syarat sirah. Jika lafaz yang digunakan adalah khusus dan jelas, tidak memerlukan kepada niat. Contohnya, suami berkata, engkau bagiku seperti belakang ibuku. Sebagaimana yang Cikgu Wan beritahu sebelum ni, dia samakan belakang isteri dengan belakang ibunya. Sini belakang itu adalah khusus untuk maksud zihar ini. So tak boleh sebut. Sebut saja-saja pun tak boleh, dia akan berlakunya zihar. Sebab tu kena belajar. Kalau tak belajar, kita tak tahu. Mungkin saja-saja sebut, tapi hukum tetap berjalan. Ini adalah
kiasan kepada perhubungan kelamin, hubungan suami isteri yang biasa berlaku dalam kalangan masyarakat Arab Jahiliyah. Kalau di Malaysia atau di negara kita ni, kita mungkin ada yang baru pertama kali dengar bila tonton video saya, atau mungkin pernah dengar tapi kurang faham apakah dia zihar. Pernah berlaku peristiwa zihar ini pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ada seorang wanita dalam banyak riwayat menyebut bahawa wanita itu bernama Khawlah binti Malik, dan suaminya Aus ibn Syamid pada suatu hari dia telah melakukan zihar kepada isterinya. Katanya kepada isterinya, "Kamu bagiku seperti belakang atau punggung ibuku." Dengan maksud dia tidak boleh dan tidak akan menggauli isterinya kembali sebagaimana ia tidak boleh menggauli ibunya. Menurut adab jahiliyah pada waktu itu, ungkapan zihar secara hukum adalah sama dengan mentalak isteri. Tapi dalam maksud ini sebenarnya dia bukannya talak, tapi secara automatik suami dia tak boleh bersama dengan isterinya. Dan jika ingin kembali perlu membayar kifarat. Jika lafaz yang digunakan, kita balik semua kepada syarat-syarat sirah yang kedua, iaitu jika lafaz yang digunakan tidak jelas dan tidak khusus, ia memerlukan niat, seperti suami berkata kepada isterinya, "Engkau bagiku seperti mata atau kepala ibuku." Ataupun, cantiknya mata awak macam mata mak saya. Kan? Tapi kalau dia sekadar pujian dan dia tiada niat zihar, maka zihar tidak akan berlaku. Tapi kalau ada niat, maka jatuh zihar. Seterusnya, kita lihat apakah kifarah zihar. Apabila suami ziharkan isteri, maka hubungan mereka menjadi haram sehingga suami membayar kifarah zihar. Kifarah ni maksudnya denda. Cara membayar kifarah zihar ialah yang pertama, memerdekakan seorang hamba. So kalau berlaku sekarang, di Malaysia ni dah tak ada hamba kan. So tak boleh lah nak memerdekakan. Sebab tak ada kan. Ada pun orang gaji. Orang gaji kita bayar gaji kan. Dan yang kedua, suami perlu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau suami ni tidak berjaya habiskan, contohnya dia puasa sebulan 28 hari kata, ada baki 2 hari lagi, maka dia berhenti. Dia perlu ulang kembali daripada puasa yang pertama. Itulah hukum Islam ni, jangan kita buat main. Yang ketiga, memberi fakir miskin makan dengan kadar makanan ruji sesuatu tempat. Maksudnya kalau tak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, kena carilah 60 orang fakir miskin untuk memberi makan makanan ruji atau makanan asasi. Kalau kat Malaysia ni nasi lah kan. Akhirnya akibat zihar, implikasi zihar, suami dimurkai Allah kerana mengharamkan yang halal. Elok-elok isterinya tu dia boleh gauli, tiba dia ziharkan, so tak boleh nak gauli lagi. Yang kedua, suami isteri haram bersetubuh. Samalah, zihar menjatuhkan maruah isteri. Maksudnya hinanya isterinya sehingga suaminya sanggup menziharkan. Suami wajib membayar kifarah. Jadi dah habis kifarah, barulah dah selesai lunaskan kifarah, barulah boleh bersama kembali dengan isterinya. Baiklah, sebelum Cikgu Wan akhiri perbincangan untuk topik kali ini, kita hayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 64 yang bermaksud, "Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan hanya sendegurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, jika saja mereka mengetahui." Jadi sebagai muhasabah diri kita,
janganlah kita terlalu leka dengan kehidupan, dengan keseronokan di dunia ini, kerana yang abadi, yang kekalnya adalah akhirat nanti. Sama-samalah kita perbanyakkan amal kita supaya kita menjadi seorang Muslim mukmin sejati, dan insya-Allah semoga kita memperolehi syurga. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi. Salam mesra daripada Cikgu Wan. Sedia? Terima kasih kerana menonton channel Cikgu Wan. Nah, jangan lupa like, komen, share dan subscribe sebagai tanda sokongan kepada channel Cikgu Wan. Terima kasih kerana menonton. InsyaAllah, jumpa lagi di video akan